Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Faruzi di channel Cikgu Duitek. So, saya ingin bawa anda, pernah tak anda terfikir bagaimana kalau kita berikan video kepada seseorang, kita nak pastikan bahawasanya video kita itu ditonton dalam kes ini sepenuhnya tanpa boleh mereka skip. sedikit Katakanlah apa yang video berada di anda sini. ada Kalau durasi tuan-tuan dia lebih kurang 19 minit. ID percuma ini delima. Kita nak tengok ataupun nak paksa mereka untuk tonton video kita tanpa skip seperti ini. Dan lebih menarik lagi, maksud tugasan ini bila kita sampai ke satu tempat aplikasi ataupun yang pertama penonton sampai iaitu satu tempat, Padlet. So tuan-tuan maka klik akan keluar Padlet. soalan seperti ini. Boom. Jadi ini adalah paparan utama Padlet. Ada soalan di tengah-tengah video itu dimainkan seperti ini. Murid jawab ataupun audien anda jawab, tekan submit. Nanti kita boleh tengok berapa yang respon. Sebagai contoh macam ini ada 1900, dan kita boleh tanda jawapan dia sama ada soalan objektif ataupun subjektif seperti ini. Kita akan kembali selepas ini. Langkah pertama pada paparan ID delima anda ataupun platform delima anda boleh pergi kepada menu ini, sama ada guru dalam ataupun murid. Saya tunjuk yang guru dulu. Kemudian kita pergi kepada aplikasi nombor 5 ini. Seterusnya kita hari ini akan belajar aplikasi, nama dia Edpuzzle. So kita klik Edpuzzle. Jadi ini adalah paparan antara muka Edpuzzle. Kalau tuan-tuan boleh lihat di sini, simple saja. So tadi jika anda menggunakan platform delima, bagi yang tidak ada ID 5 boleh juga terus type perkataan edpuzzle.com seperti ini. Nanti kita akan dibawa pada paparan ini. Seterusnya kita akan mula mendaftar ataupun log masuk. Dalam kes ini saya nak terus log masuk. Untuk penggunaan kali pertama, kita pilih sama ada kita sebagai student ataupun teacher. So saya pilih untuk tutorial yang pertama ini sebagai teacher. Di sini ada paparan untuk daftar masuk. So saya galakkan kita mendaftar menggunakan ID Google yang saya ada, sama ada ID 5 ataupun ID G Suite yang lain. Klik sign in with Google. Akan keluar pop-up seperti ini. So pilih ID delima anda ataupun ID Gmail anda yang betul. Klik di sini. Kemudian kita boleh meletakkan password untuk optional. Jika tidak, kita tinggalkan saja. So saya tekan I agree ini dan saya createkan new account. Ini adalah paparan untuk pertama. So dia akan minta kita untuk set upkan sekolah kita ataupun organisasi kita. So saya namakan organisasi saya ini sebagai, katakanlah, Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Negeri Johor. Dia akan carikan sini. In case kalau tak ada, kita boleh add to my school or organisation. So dalam kes ini tiada untuk ni. Kalau kita lihat di sini, kita boleh terus pilih lah. Maksud kita boleh lihat berapa bilangan guru yang ada di dalam kita punya kelas ini. So kalau tak ada, kita boleh pilih tekan new. Kemudian kita masukkan sekali lagi Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Kita pilih bandar, katakanlah Johor Bahru. Johor Bahru, Malaysia. Kemudian kita tekan butang add school.
nanti kita akan lihat di sini. So dia akan tersenarai di atas ini. So kita pilih yang sesuai di sini jika ada. Jika tak ada, yang ini yang kita daftar tadi. So kita klik di situ. Kemudian dia akan keluar tanda right seperti ini. Hampir siap. Kita pilih level kita. Katakanlah kita mengajar atau menggunakan untuk tahun 6 sebagainya. Pilih juga apa-apa subjek. Nanti tuan-tuan boleh ubah di kemudian hari ataupun tambah. Yang terakhir tekan start teaching. Selesai. Ini adalah paparan antara muka Edpuzzle yang telah kita register. Terlebih dahulu untuk memastikan sistem ini bekerja dengan baik, kita perlu update email ataupun kita perlu membuat verification. So kita tekan butang resend email. Kemudian semak email anda. Selepas kita buka paparan email, kita tekan butang verify your email. Nanti dia akan bawa kita untuk page ini sekali lagi. So bila keluar perkataan sukses, maksudnya anda telah berjaya. So tekan get started. Jadi mari kita berkenalan antara paparan muka utama Edpuzzle ini. Penjuru atasnya ada butang content, bermaksud di sini kosong lagi lah kita punya kerja kita ataupun content kita. Yang kedua adalah butang grade book. So kita boleh pilih untuk melihat markah-markah bagi tugasan telah selesai. Sebelah kanan ada classes, nanti kita boleh tambah kelas menggunakan manual ataupun menggunakan sinkro dengan aplikasi Google Classroom. Yang terakhir ada butang menu untuk kita punya account. So kita boleh tengok lah nama account kita. Kalau kita nak tukar, kita boleh tukar. Kita log out. Di sini ada 20 storage usage. Maksudnya di sini kita boleh mencipta sehingga 20 dan yang diberikan secara percuma untuk kita lah. Agak banyak juga berbanding dengan aplikasi lain yang ada yang beri 3 saja, ini sampai 20 So kita kembali kepada paparan konten kita yang utama. Jadi sebelah kiri pula kita boleh lihatlah konten home ini, bermaksud kita punya paparan utama home. Di sini kita tengok yang sedang trending sekarang di punya Edpuzzle kita. So ini adalah cadangan-cadangan kurikulum, dan di bawah ini kita boleh tengok kurikulum ini kategori subjek kita lah jika kita ingin tambah. So yang ketiga, kita boleh lihat kita punya dalam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Dalam kes saya ini, sebab untuk sekolah ini ataupun organisasi ini hanya saya saja baru daftar, so tak ada lah. Jika tidak kita boleh lihat lagi akaun ataupun Edpuzzle rakan-rakan guru yang lain. Okey, sebelah kiri akhir sekali ini adalah my content, bermaksud sama dengan butang yang content di sini. So sebelah kiri juga yang ini bawah ini adalah paparan channel-channel video yang boleh di-embedkan ataupun channel-channel yang popular lah di sini. So kita ingin bermula dahulu dengan cara pertama untuk mencipta kita punya content. So kita klik content yang di atas ini ataupun my content di sini. So kita tekan butang add content. So kita boleh pilih sama ada cipta video, upload video, student project dan new folder. So kita nak cipta video, so kita klik ni sebab kita nak ambil video daripada video YouTube kita yang sedia ada. Ini adalah paparan dia. So kita akan pilih yang sebelah kanan ini, yang butang YouTube. Kita boleh lihat senarai video. Okey, bila kita lihat senarai video sini, bagaimana kalau video itu tiada di dalam senarai ini? Kita nak cari, katakanlah kita nak cari, kita boleh terus search di atas ini, katakanlah video tutorial Padlet. So kita boleh tekan butang cari di sini, nanti dia akan carikan senarai video sini, ada banyak. Tetapi katakanlah tak jumpa tuan-tuan, video tuan-tuan tak jumpa. So sebenarnya kita boleh terus type alamat kita pada paparan ini. Bagi contoh, saya buka video YouTube saya.
Itu cara yang kedua lah. Tadi cara pertama kita search by tajuk. Kemudian kalau tak jumpa, kita cari video kita dahulu. Katakanlah ni video saya. So saya klik video ni dulu. Saya tekan butang share di sini. Saya copy link ini. Kemudian saya kembali kepada add puzzle. Kita boleh pastekan alamat video kita, URL video kita di sini. Dan kita tekan butang cari. Ini cara yang kedua. Nanti dia akan terus jumpa. Katakanlah cara yang ketiga. Saya kembali kepada create content tadi. Cara ketiga, kita boleh menambah extension. Sebagai contoh, kita nak cari video tadi. Video yang video berdasarkan kita punya tajuk tak terkeluar kat sini. Kita boleh menambah aksesori berikut. Sebagai contoh, pada video saya ini, di akaun ini ada butang edit with add puzzle. Bermaksud kita boleh tambah extension ke dalam kita punya Chrome untuk memastikan kita cepat untuk bekerja untuk membuat konten lah. So saya akan tunjuk langkah ini terlebih dahulu. Kita boleh mencari web store ataupun Chrome web store. Sebagai contoh, kita type di sini Chrome web store, ini extension. So kita type nama dia, carian extension tersebut adalah add puzzle. Kita tekan enter. Di sini ada logo add puzzle. So kita klik saja add puzzle di sini. Kemudian kita tekan add to Chrome. Kita allowkan add extension. Tunggu seketika, nanti pop-up akan keluar sebelah atas ini. Kita boleh tekan simbol ini dan kita tengok di sini sudah ada extension add puzzle nya. Ini. So kita double klik yang ni. Kita klik, double klik lah. Kalau tidak aktif lagi seperti ini, tuan-tuan klik titik 3 ini, kita tekan butang add puzzle. Okey, kita semak dah masuk. Kemudian kita boleh buka YouTube. Kita tengok mana-mana video di sini. Sebagai contoh, video ini. Tuan-tuan lihat sudah ada butang untuk add puzzle. So kita boleh terus klik video ini dan dia akan bawa kita kepada konten seperti ini. Okey, sebagai contohlah dia akan bawa terus kepada ini. Selesai kita punya tambah konten video ni daripada channel kita. So kita akan mula bekerja bagaimana untuk setting-setting meletakkan soalan subjektif, objektif dan juga nota. So terlebih dahulu kita berkenalan dulu paparan antarmuka dia di sini, konten kita yang pertama ini. So kita boleh lagi edit lah kat belah kiri penjuru atas ni. Ini paparan untuk assign, edit, duplicate, share dan delete serta public. So saya bagi tahu dulu, kita klik dulu butang edit yang ni. Assign ni nanti yang terakhir selepas kita selesaikan tugasan kita. So kita klik edit. Masuk kita klik di sini. Kita boleh lagi untuk edit video. Katakanlah video kita tu panjang. Okey, dalam kes ini video saya berpanjang, durasi dia 22 minit. Tetapi bagi ini agak sesuai lah. Katakanlah video tuan-tuan panjang, tuan-tuan boleh untuk potong. Okey. So tuan-tuan perhatikan dulu langkah bagaimana untuk memotong. Sebagai contoh, saya play kat sini. Sejahtera. So kali kedua limited blank space. Sebelum kita mulakan shootingan ini, so kita boleh lagi untuk ubah tajuk video tersebut. So penjuru atas belah kiri ini terdapat satu butang pensel, klik di situ. So kita boleh ubahlah tajuk video yang panjang mungkin tak sesuai. So kita tulis siri 1, contoh, sebagai contoh blank space. So kita save title dahulu. Kita mulakan dengan edit tajuk, kemudian kita pergi kepada video kita.
Katakanlah kita nak pendekkan di video kita ini tanpa perlu memotong, so kita boleh tarik seperti inilah, nampak? Saya tarik ke dalam. Yang belakang ni pun saya tarik pendekkan katalah tetapi ini hanya memendekkan dan memanjangkan lah, meminimumkan kita punya length video. Katakanlah kita tak nak buat macam ini, kita nak edit by ada part yang kita tak nak dia keluar. Dan salam sejahtera. So tuan-tuan tengok saya gerakkan cursor ini. Katakanlah saya nak buang yang tadi ada intro tak? Okey, ni intro, saya nak buat intro ni, katakanlah part ni. Okey, so saya cut saya add cut. Dia akan potong di sini. So saya gerakkan lagi depan sikit. Saya gerak, okey, katakanlah sini. Saya add cut lagi. Maka dia akan terpisah seperti ini. So kita boleh untuk kita hanya boleh untuk memendekkan atau memanjangkan kembali kita punya ni. Kita tak boleh nak delete terus macam ni. Kalau saya nak delete, dia tak boleh. Dia bukan seperti video editor biasa. So katakanlah saya undo balik untuk, so macam mana teknik saya nak potong bahagian yang saya tak nak tadi. So saya undo balik. Okey, sepatutnya ni katakanlah kita hanya boleh pecah ataupun belah dia kepada, potong dia kepada dua bahagian seperti ini. Katakanlah part yang saya tak nak yang ni. Okey, so saya pendekkan yang di sini. Saya pendekkan sikit macam tu. So kita nanti dia akan boleh drag rapat sedikit. Ataupun dalam video nanti dia akan skip lah, dia tak boleh rapat macam video editor. Maafkan saya. So katakanlah kita nak buang lagi bahagian ni. Katakanlah bahagian ni saya nak buang. So saya cut lagi. Yang belah kiri ni kita nak pendekkan dia, kita nak padam dia. So dia akan jadi macam tu. Okey, itu cara nak sunting video yang part-part kita yang tidak mahu dia muncul di dalam video. Okey, katakanlah ada lagi bahagian, saya tunjukkanlah kata akhir. Kita tak boleh delete, potong dan delete seperti video editor biasa. So kita hanya boleh tekan add to cut, kemudian kita seretkan bahagian yang kita tak nak tu, kita pendekkan ke dalam. Okey, itu cara dia. Yang ni kita pendekkan dalam sebagai contoh. Jadi video ini telah dipisahkan. Nanti sistem ini akan bekerja lah untuk memastikan dia bersambung. So kita pergi kepada part yang kedua. Tadi kita dah potong-potongkan dulu. Kita boleh menambah voice over di sini. Okey, kita boleh menambah voice over. Tetapi dalam sistem ini dia tidak membenarkan voice over untuk kita rakam di sini untuk kita edit. Nanti saya akan tunjukkan kat mana kita boleh voice over. Dia tak membenarkan. YouTube, terma syarat YouTube yang baharu ini tidak membenarkan untuk rekod di atas ni sebab dah mungkin ini nanti kita tengok untuk bagaimana update akan datang lah. Tetapi ada cara lain nanti saya akan tunjukkan. Kemudian bila kita dah cut voice over ni, kemudian kita pergi ke menu ketika question. Kita kembali pada sini tadi. Ini adalah video kita. Okey, so sebelum kita nak letakkan soalan question ini, ada beberapa kategorinya. So kita pergi pada cut ini, kita perlu finishkan dulu sebab dia baik kita bekerja, dia akan automatic save lah. So saya finishkan dulu video ini. Jadi video kita akan jadi pendek sedikit lah. Nanti ada part-part yang dia akan hilang. Okey, jadi paparan di sini kalau kita tengok durasi dia, video tadi kita mainkan sini sebenarnya dia dah skipkan untuk video yang part yang kita tak nak lah, dia tolong edit lah. So kita kembali kepada untuk edit semula untuk tambah soalan. Jadi part-part yang terpotong tadi masih kekal situ. So kita pergi yang bahagian yang paling menyeronokkan. Kita pergi pada question. Biasanya video kita akan jadi video yang tak interaktif lah, just budak tengok dan budak boleh skip sebagainya. Tetapi tanpa kita memandu kepada pelajar untuk menjawab soalan ataupun meletakkan arah-arah tertentu. So dalam kes ini kita akan berkenalan dengan 3 perkara ni. Multiple choice question yang pertama, open-ended question dan juga note. Okay, so kita akan pilih antara 3 ini. Yang kita akan mulakan yang pertama, katakanlah multiple choice. Tapi sebelum itu kita kena tengok bagaimana kita nak letakkan kita punya question tu. Katakanlah kita nak dengar video, kita boleh play di sini. Kita mainkan dulu.
playkan aktiviti dan dia tak berterabur. Katakanlah di sini di saat yang ke-45 kita buka multiple choice. Kita tekan di sini, dia akan keluar paparan seperti ini. So kita boleh letakkan arahan dia. Sebagai contoh, anda boleh membuka aplikasi ini dengan menggunakan platform ni sebagai contoh. Dia 5. Jawapan yang pertama saya type ya, jawapan kedua saya type tidak. Kita akan gunakan soalan bagi ya ataupun tidak. So jangan lupa tandakan jawapan yang betul, katalah ya ini. Kemudian kita akan selesai soalan pertama. Jika ada tuan-tuan ingin letak soalan kedua dan ketiga, bolehlah tekan butang add another answer first choice. Okey. Jawapan saja, maafkan saya. Jawapan, okey, tambah jawapan. So kita boleh tambahlah sehingga beberapa banyak, tapi normal jawapan soalan untuk ya atau tidak kita letakkan 2 lah. Tuan-tuan boleh letak sampai 4. Jadi satu bahagian ini kita hanya boleh meletakkan satu soalan. Di samping itu, di butang-butang di sini kita juga boleh meletakkan gambar lah. Sebagai contoh, kita nak tambahkan soalan kita lebih menarik, kita boleh letak apa-apa gambar. Sebagai contoh, saya letakkan, saya cari sini, kita boleh pilih antara 2, upload your image ataupun gunakan URL. So saya pilih upload your image. Saya cari katakanlah gambar tanya ini. Mungkin gambar ni tak sesuai, tapi saya letakkan juga sebagai rujukan contoh. Dan so kita boleh ubah lebar dan juga panjangnya. So sebagai contoh, ketika kita nak kecilkan sikit, kita boleh tarik turun 2 perkataan nombor dia 250. Dia akan automatik lah bertukar yang bawah dia, ketinggian dia. So kita akan OK saja dan dia akan tunggu seketika, dia akan masuk ke dalam kita punya ni. So kita bolehlah letak di atas ataupun di bawah dia. Contoh kalau nak letak di atas, tuan-tuan cut ini, paste di bawah. Okey, bagi contoh. So bila selesai di sini, katakanlah anda nak tambah feedback bagi jawapan dia ataupun keterangan, nanti budak boleh tekan. So kita boleh tekan butang feedback di sini. Okey, so saya tekan di situ. Kemudian saya bagi tahu tahniah. Okey, bila dah selesai, kita tekan butang save. Oh, dia punya. Pada paparan kita nanti, dia akan jadi seperti inilah. Ada soalannya, nampak ni. Kalau kita lihat titik ini, di bawah ini adalah soalannya. So kita sebenarnya boleh pindahkan soalan ni, letak di bahagian mana-mana lah. Kalau kita nak ubah sebagainya. So kita jangan risau, kalau dah terbuat, kita boleh alihkan mengikut kesesuaian paparan tuan-tuan lah. Maksudnya soalan ini mungkin letak di bahagian selepas pada poin yang ingin pelajar jawab. Sebagai contoh, ya tidak. So saya tarik ni, katalah tadi saya cerita pasal dilema kat sini, saya letak kat situ, maka masa dia akan pilih di sana. Okey, selesai di situ, kita tekan butang continue ini. Continue ini sebenarnya untuk kita mainkan lah, tetapi kita boleh bawa cursor yang atas ini, yang bahagian masa atas, bukan bawah yang bawah ini ada soalannya, kita bawa ke sini. Terus katalah bahagian tengah-tengah ni kita nak bubuh lagi. Sebenarnya bila mereka dah share public, saya pause kan. So kita boleh pilih yang kedua pula, soalan terbuka seperti ini. Untuk soalan objektif tadi, sebenarnya nanti bila jawab, nanti dia akan jadi jawapan boleh ditanda secara automatik lah. Sistem akan beritahu betul ataupun salah. So untuk soalan terbuka macam ni, kita klik soalan terbuka, kaedahnya hampir sama juga. So kita boleh letakkan soalan dia, katakanlah, apakah yang anda tahu berkaitan dengan aplikasi ini? Okay, maksudnya jawapan ini, soalan terbuka. So kita boleh bagi feedback di sini macam tadi. Kalau kita nak tambahkan, dalam kes ni saya tak tambah lah. Okay, so kita boleh tambah elemen-elemen seperti gambar dan juga pautan lah. Jadi bila selesai, kita tekan saja butang save. Sama juga tadi, nanti maksudnya dia akan berada, maksudnya seperti ini. Dia akan jadi seperti bila lepas budak jawab. Tetapi janganlah kita download dan kita upload ke channel kita, tak kena macam tu
So kita boleh drag and drop. Okey, dia akan keluar seperti ini. Untuk teruskan, murid perlu jawab lah. Ini paparan, kita akan tunjukkan mana paparan sebagai seorang murid untuk menjawab. Yang terakhir, kita nak tambah di sini, kita boleh tekan butang tambah di sini, di bawah ini. Yang terakhir adalah kita letakkan nota. Bagi contoh, saya bawakan cursor ini untuk masa ini saya letakkan, sorry bukan yang atas, yang bawah ni, yang atas ni. Kat sini yang terakhir sekali ataupun sebelum situ sikit. Jadi Media, kita boleh ubah-ubahkan dia lagi. Di sini. So kita pilih bahagian nota. Kita boleh tambahlah. Sila rujuk pautan berikut. Okey, katakanlah kita letak nak pergi pada website tertentu. Saya nak bawa satu website YouTube yang lain sebagai contoh. Katakanlah saya ambil yang ini. Saya ambil linknya. So kita boleh letak, kita boleh paste kat sini. Seperti biasa. Kemudian yang ini linknya belum hidup, so kita kena highlight dahulu seperti ini. Kita klik butang add a link seperti ini. Nanti bahagian atas ni kita akan pastekan URL-nya. Kalau tuan-tuan nak sama seperti ini, just kita klik ataupun paste juga yang bahagian text display tadi, ataupun kita nak tukar, kita boleh buat klik di sini. So, contohlah kita tekan OK, maka nampak dia akan keluar jadi biru macam ni. Maksudnya nanti kita akan boleh untuk letakkan pautan untuk pelajar klik dan sebagainya. OK, kita tekan save. Selesai. Dah kita menggunakan ketiga-tiga part ini, jadi rupa dia akan jadi macam ni. Budak pelajar klik, nanti dia akan buka browser dia ke bahagian lain lah. So yang terakhir saya nak tambah tadi, ingat tak tadi kita sebut pasal voice over tadi? Voice over yang ni, so kita ada cara untuk letakkan sound kita dalam ini, agak menarik. So kita mana letak fungsi tersebut, terletak di dalam butang note juga. So saya bawakan cursor yang terakhir ini, saya letakkan tugasan melalui WhatsApp dan Telegram. Saya akan tambah nota saya. Dekat sini nampak ada butang voice over di sini. Tuan-tuan tengok saya tekan butang ini dan dia akan terus rakam. Tapi sebelum tu, penjuru atas sebelah kiri nanti akan keluar untuk dicari mikrofon. So kita tekan allow dulu. Nampak dia akan terus keluar suara kita dan rakam. Nampak dia terus rakam. Jadi sebagai contoh, tahniah kerana anda telah berjaya menjawab ke semua soalan yang diberikan. Sila kembali kepada soalan ini ataupun channel ini sebentar lagi. Sebagai contohlah, ayat saya berbelit-belit pula sebab dah panjang ni. So saya tekan pause. Nanti dia akan berada di sini. Nampak? Ni adalah kita punya voice. So kita tekan saja butang save. Tetapi kalau kita rasa salah, tak sesuai, so kita bolehlah untuk delete balik dan kita akan rakam balik voice over lah. So saya tekan save. Kita boleh letak di awal ataupun hujung part kita untuk memberikan mungkin keterangan sebagai video. Sebab video yang YouTube kita gunakan mungkin asalnya kita buat video untuk lain, bukan untuk yang versi untuk buat add puzzle sebagainya. Okay? So kita boleh bagi arahan-arahan tambahan untuk menarik pelajar untuk terus kekal fokus ke dalam kita punya video ini. Bila selesai, kita boleh tekan butang finish di atas ini. Jadi ini adalah kita punya paparan apabila telah selesai dimasukkan dengan soalan-soalannya. Yang titik macam air mata ini adalah jenis atau bilangan soalan kita. Ada 1, 2, 3. Tapi satu lagi tadi tak ada sebenarnya, tak berjaya sebab internet saya perlahan, jadi saya cut dulu. So tuan-tuan nanti mungkin audio ni akan berada di sini lah. Okay, so kita tengok balik menu ini. Katakanlah kita dah selesai semua, katakanlah nak edit, kita boleh edit balik. Kemudian kata kita tengok bahagian bawah ini, kita boleh share preview dulu untuk lihat preview dia. Tapi sebelum itu kita akan pastikan yang ini dulu, public ataupun private. Maksudnya public ini orang lain yang mendaftar add puzzle boleh juga menggunakan video kita lah.
untuk pengajaran dan pembelajaran dan sebagainya untuk diduplikatkan dan jadi milik mereka. So kita once kita dah bagi public, maksudnya kita tiada halangan untuk kita dah bersetuju untuk berkongsi dengan orang lain. So kalau kita tak suka hal itu, so kita boleh pilih private. Okay, so saya pilih balik public. Okay, konten saya dah tekan butang delete tadi. Okay, saya pilih public. Okay, bagaimana kita nak hantar tugasan kepada murid? So kita pilih butang assign ini. Nanti dia akan keluar seperti ini. So untuk langkah pertama, kita perlu create kelas. Tadi kita tak create kelas lagi, so kita createkan kelas dahulu. Okay, so kita masukkan kelas, katakanlah add new kelas bawah ini. Kita boleh pilih subjek kita untuk nama kelas tersebut, katakanlah kelas 5 Arif tahun 5 Arif, dia punya keterangan. So kita boleh pilih grade tadi yang sebab kita dah set awal-awal daftar tadi untuk tahun 6 Computer Science, sama ada klasik ataupun open. So kita pilih klasik. Okay, kalau kita pilih open maksudnya nanti pelajar di luar juga boleh sertai lah secara terbuka sebagainya. So kita pilih yang standard, ya, klasik lah. Nanti saya akan terangkan juga lah fungsi open ini jika sempat masa. So kita tekan create kelas. Tetapi sebelum itu, kalau tuan-tuan perasan sebelah atas ini, kalau ada LMS, dia akan terus bersambung dengan LMS anda. Sebagai contoh, kita klik di sini dan dia akan tengok paparan LMS kita Google Classroom. So kita boleh klik terus Google Classroom. So kita bolehlah menggunakan paparan kelas ini. Dia akan tarik data daripada Google Classroom. Dia akan masukkan ke dalam kita punya paparan Google Classroom lah. Ok, saya tambah balik kelas tadi. Saya nak tunjuk yang manual tadi. So saya tarik 5 balik 5A. So saya tekan create. Dia akan letakkan kelas. Ok, so dia akan keluar paparan seperti ini. So kita pilih kelas 5 Arif. Kita assign all. Walaupun dalam ni mungkin tak ada pelajar lagi, tak apa. So kita tekan sebelum tu, kita pilih dulu due date dia. Katalah kita nak open hari ini dan kita nak tamatkan lebih kurang seminggu selepasnya. So saya tekan tarikh tamat tu bila. Yang standard dia, default dia letak 11.59 minit malam lah. So kita tekan save. Di sini agak menarik ni fungsi ni. Fungsi default dia adalah on, prevent skipping. Maksudnya kita tak benarkan pelajar untuk skip video. Ini yang menarik fungsi dia. So kita biarkan saja on. Katakanlah kita nak biarkan pelajar skip, so kita boleh deaktifkan dia. So saya galakkan anda guna default inilah. CC maksudnya sebenarnya dia boleh baca kita punya suara untuk ditranslatekan untuk language tertentu lah, terutama English. So kalaulah fungsi audio mic tuan-tuan jelas, so kita galakkan on kah untuk dui bahasa. Tetapi untuk kes ini saya offkan sahaja. So yang terakhir saya nak tekan assign kat bawah ini, letter ataupun assign terus. So kalau kita tekan assign letter, dia akan keluar seperti ini. Assign letter nanti kita akan assignkan kemudian. Tetapi kita nak terus setkan tugasan ini, tekan assign terus. Nanti dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, maksudnya tugasan kita dah mula dihantar kepada pelajar. Bagaimana langkah seterusnya kita nak jemput pelajar untuk masuk? So, untuk jemput pelajar masuk by link, untuk pastikan pelajar engage dalam kita punya kelas, so kita ada butang ini di paparan video kita ini, di paparan konten kita ni, share assignment. Bila tuan-tuan klik share assignment ini, nampak di sini ada link tersebut yang kita boleh ambil link tersebut dan berikan ke dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Dan kita juga boleh embedkan ke dalam blog kita ataupun LMS kita. So, katakanlah saya dah copy link ini, so saya hantar kepada pelajar kita. Jadi nanti pada paparan pelajar, URL-nya akan berupa seperti inilah yang kita ambil link tadi. Kalau dia telah berada dalam tugasan Google Classroom, nanti kita pelajar terus klik lah. Tapi dalam kes ini kita mungkin pelajar tak berada di dalam kelas kita lagi, so kita beri link seperti ini dan pelajar tekan enter ataupun buka melalui
sama ada menggunakan smartphone ataupun komputer, paparan dia akan jadi seperti ini. Nampak? Dia akan jumpa kelas kita, nama kelas kita tadi. Ini kod kelas kita. Jadi pelajar hanya tekan butang join kelas. Join kelas. Tunggu sekejap, nanti dia akan bawa kepada paparan kelas tersebut lah. Apabila pelajar dah login sebagainya menggunakan ID, dalam kes ini pelajar ini telah register lah. Dalam kes ini saya gunakan ID seorang guru ni. Jadi dia terus masuk macam ni. Tetapi saya akan tunjukkan juga bagaimana kalau pelajar itu baru first time untuk login. Okey, bermaksud kalau terus buka paparan ini sebenarnya pernah mendaftar akaun Edpuzzle ini secara tidak sengaja lah. So saya akan tunjukkan bagaimana kalau pelajar yang menggunakan ID bukan Gmail, boleh tak dia masuk? Sebenarnya boleh. So sebagai contoh saya gunakan ID ini, Gmail biasa. Pelajar masuk, klik paparan link tersebut. Jangan risau, tak ada masalah. So dia boleh pilih paparan ini untuk masuknya, sama macam seperti guru daftar tadi, tapi ini sebagai daftar sebagai kelas. So kalau guru itu sebagai guru untuk masuk sebagai pelajar, boleh ke tidak boleh? Sebagai contoh kita buat assignment ataupun program untuk rakan guru kita, so sebenarnya boleh. Jadi jawapannya boleh. So kita akan masuk seperti ini, masuk sebagai pelajar, klik saja sign in ini, dia akan keluar pop up seperti ini. So tekan ini untuk penggunaan kali pertama. Kalau ID itu telah didaftarkan, dia akan terus masuk lah. Okay. Sama juga tekan join kelas. Perasan tadi yang mula-mula tadi, bila kita klik link sebab dia dah pernah register Edpuzzle, dia terus masuk lah. Tetapi ini kita register masuk dulu, pilih akaun Google dan tekan join kelas. Sama juga kaedahnya. Maka nanti di paparan ini akaun Gmail biasa. Okay. So pelajar akan terus menjawab. Yang menariknya, bila pelajar jawab, sebab kita dah on kan, tak boleh skip. Sejahtera. Kita tak boleh nak skip video, nampak? Dia halang. Saya Cikgu Faruzi di channel Cikgu. Jadi pelajar terpaksa lah untuk menjawab soalan ini. Jadi dia kena dengar dulu video ni. So kali ni saya akan kongsi kepada anda aplikasi Blank Space. Apa itu aplikasi Blank Space yang ada di dalam Lima ini? Katakanlah anda ada sekejap sebagai contoh aktiviti dalam, dia akan keluar soalan. Nampak? Dia akan keluar soalan seperti ini. So pelajar jawab ya. Ingat tadi jawapan kita betul tu ya. So kita tekan submit. Ataupun dia tak pasti, dia boleh rewatch balik. Dia undur, tekan play balik. Nanti dia akan undur sedikit. Anda bersama saya Cikgu Faruzi di channel Cikgu Mungkin kat situ point yang kita nak letakkan nota sebagai tadi. Soalan dia akan muncul seperti inilah. Apa itu aplikasi Blank Space yang ada di dalam Delima ini? So dia tak boleh ke depan, ke belakang. Katakanlah anda ada aktiviti dan okey, so tekan ya, tekan submit. Jadi tengok secara langsung terus mendapat jawapan dia. So tekan continue untuk sambung lah. Dalam RPH anda seperti ini, bagi contoh aktiviti, memandangkan kita tak boleh biarkan, kita tak boleh nak skip. So saya akan biarkan benda ni play sampai hujung. Saya nak tunjuk macam mana fungsi dia bila selesai menjawab untuk turn in sebagainya. So saya biarkan masa bergerak laju ke depan sikit. Saya skip masa nanti kita biarkan dia main dulu. Nanti kita akan sambung sebentar lagi. Apabila selesai sampai ke penghujung soalan, okey, saya dah tukar video lain terpaksa sebab panjang sangat video tadi. Saya tak boleh nak skip. Itulah dia punya kehebatannya. Kita tak benarkan pelajar skip. Yang ni sebagai contoh, ni ada keluar nota seperti ni. Jika kita letak dia bagi hujung sekali nota untuk sambung ke kelas lain bergantung pada kreativiti anda. So pelajar tekan saja continue. Perlu tekan continue, kalau tidak nanti dia tak submit tugasan tersebut lah. Dia akan tergantung. So tekan continue. Nanti kita boleh tengok, pelajar boleh galakkan untuk sampai mereka melihat markah mereka. In case kalau soalan tersebut hanya soalan objektif, maka markah akan terus keluar lah. Kalau ada satu soalan kita buka soalan terbuka, maka nanti tunggu kita akan sebagai guru akan menanda jawapan tersebut. Barulah pelajar akan dapat markahnya. Seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana paparan pelajar ini. So kita pergi pada My Classes. Katakanlah kita nak tengok tugasan-tugasan kita. Sebagai contoh, ini kelas yang pertama ini. Jadi bila kita buka, kita boleh tengok tarikh due assignment. Jadi kita galakkan pelajar tengoklah due date dia ataupun yang complete. Sampai keluar complete di sini bermaksud pelajar berjaya menyiapkan kita punya ataupun menghantar tugasan. In case kalau berada lagi di sini, video tu masih lagi berada di sini, bermaksud tugasan itu masih lagi belum selesai. Dalam kes sebagai macam ni ada beberapa contoh. Ini ada due date dia.
So kalau jika pelajar itu telah jawab sampai tempoh masa yang dibenarkan, maka akan keluar due date ini. Tetapi pelajar masih lagi kekal boleh menjawab, cuma nanti akan dicatat di bahagian guru. Bahagian guru nanti pelajar ini lewat lah. Sebagai contoh macam ni lah, mungkin pelajar dia terlupa tertinggal videonya, maka dia tak boleh skip. So dia terpaksa menghabiskan video ini walaupun dia terberhenti. Ini satu lagi kehebatan dia. Kalau saya playkan macam ni, pelajar playkan macam ni, dia nak tinggalkan, dia nak buka browser lain, tengok apa akan berlaku. Video tu akan berhenti, tuan-tuan. So pelajar terpaksa biarkan video ni sambil dengar. Itu kehebatan Edpuzzle lah. Okey, seterusnya kita nak pergi bahagian menanda. Bagi contoh, ini ada tugasan saya yang telah selesai dijawab oleh pelajar. So kita boleh pilih, ini paparan utama kita. Mungkin sedikit lain dari tadi lah, tuan-tuan jangan terkejut. So kita ada content, kita ada grade book, kita ada my classes. So kita pilih grade book ni. Kemudian di sini akan keluarlah kita punya senario tugasan. Macam saya katakan tadi pada awalnya, kita hanya dibenarkan 20 untuk tugasan. Dalam kes ni saya baru ada satu tugasan. So kita boleh menggunakan lagi 19 tugasan. So sebagai contoh, ini bila deadline kita dah sampai, contohnya 15 Julai lepas. So saya klik ini untuk kita buka detail bagi soalan kita bagi video ini. Ada makalah ini adalah masa dia, yang ini adalah 100% pelajar dapat markahnya. So kita klik ini, kita tengok contoh dalam kes ini deadline dah sampai. Jadi ada lagi pelajar yang menjawab. So kita tetap boleh beri markah kepada pelajar tersebut. Cuma nanti catatan dia nanti automatik dia akan bagi tahu pelajar ini adalah lewat, nampak ni, turn in ni lewat. Kalau yang tidak turn in macam ni, macam kes tadi, yang ni memang tak tonton langsung lah. Kita boleh tengok lagi beberapa kategori jawapan pelajar. Menarik ni, saya test ni sampai ada 1000 lebih. Okey, kalau tuan-tuan tengok yang ni, dia mungkin selesai tetapi tak turn in. Maksudnya dia tak habis menjawab soalan, tak tekan continue. Jadi dia tak hantar, tetapi kita boleh menanda markahnya lah. So di catatan dia pada paparan video nanti, dia masih lagi tidak menyelesaikan tugasan lah. Okey. Kalau ini on time, maksudnya dia tekan continue last kali tu, dia tekan continue dan terus selesai. So kita berilah nasihat kepada pelajar untuk pastikan itu. So ini lewat pun rasa kita boleh tanda. Bagi contoh, saya tandakan jawapan ni. Jawapan tanda ini adalah untuk jawapan yang untuk soalan terbuka saja. Bagi soalan yang objektif secara automatik akan terus ni. Jadi untuk memudahkan tuan-tuan boleh juga terus menggunakan kesemua soalan adalah objektif. Dalam kes saya ni, saya hanya letakkan satu soalan terbuka. So saya boleh pilih untuk tanda right. Katakanlah saya nak jawapan ini menepati piawai saya, so saya boleh tekan terus markah penuh dia lah. Untuk soalan ni 100, saya tekan. So kita tak boleh nak tukar markah di sini. Yang 100 ni cuma kita boleh ubah sebenarnya di sini. Kita letak di sini, kalau katakanlah jawapan dia mungkin bukan 100%, mungkin kita nak bagi dia 70%. So kita klik 70% di situ. Jangan tekan right Kalau kita tekan right ini, dia akan masuk markah 100 lah. So kita tekan butang 70 ini, kita tekan enter, dia akan masukkan markah tersebut. Katakanlah jawapan mereka salah, mungkin jawapan yang berikan ini teruslah salah, kita boleh terus tekan pangkal lah. Dia akan bantu kita terus cepat. Ataupun saya tak nak tekan yang ni lah, sebab cikgu ni jawab untuk kuis saya ni. So kalau saya tekan pangkah ini, maka markah dia kosong lah. So saya akan beri jawapan yang betul satu, macam tu. So bila dah selesai kesemuanya, kita sebenarnya boleh export kita punya semua markah ke dalam bentuk Excel untuk dijadikan rekod PPT. Saya akan tunjukkan sedikit. Pada paparan ini, kita akan boleh untuk ada beberapa lagi butang yang agak menarik. Video ni agak panjang sedikit, tapi saya dah letakkan video timestamp untuk tuan-tuan boleh ulang balik lah. Tekan saja timestamp di description tersebut lah untuk skip dan sebagainya. So ada share assignment. Yang ini kalau kita nak share sekali lagi, ada go live. Kejap lagi saya akan terangkan. Nak reset ni, kalau kita reset ni akan semua akan terpadam lah. So sebelum kita reset, kita boleh download grade ni. So kita tekan butang download ni. Untuk kita download nanti dalam format CSV, dia akan berikan kita include question. Kalau kita nak masukkan questionnya sekali, kita letak tu. So kita tekan saja download, nanti dia akan download ke semuanya dalam bentuk format CSV lah. So kita buka, jadi inilah rupa dia.
Sebab kita pilih include question tadi, dia akan keluar seperti inilah, agak detail macam ni. Jadi tuan-tuan boleh jadikan dia rekod PBD. Okey. Yang terakhir sebelum saya tamatkan sesi ini, ada satu lagi butang go live ini. Kalau kita nak buat soalan ini secara live share tadi, so kita boleh go live. Bermaksud ini sesuai untuk kita menggunakan tontonan murid itu menggunakan live bersemuka, menggunakan dalam talian ataupun di luar talian di dalam kelas. Dalam kes ni saya nak tunjukkan bila kita bersemuka dan talian, so kita tekan go live ini, maksudnya nanti dia akan seakan-akan seperti quizzes punya paparan. Kita boleh tengok pelajar itu akan ready untuk masuk. Jadi bila kita ready untuk masuk, dia dengan pautan link tersebut dia dah ready. Tetapi ni agak mencabar juga, mungkin boleh digunakan untuk bila kita berada di sekolah lah. Tadi untuk Google Meet memerlukan talian internet yang agak baik lah kalau kita menggunakan Meet ataupun Microsoft Teams dan sebagainya. So kita tunggu pelajar-pelajar yang kita daftar dia masuk, dia akan keluar tanda tu. So kita tekan start live, nanti di paparan skrin mereka sama-sama dia akan menonton video tersebut serentak lah. Jadi kita akan play kan serentak, jadi serentak ke semua pelajar. Dalam kes ini, so saya exit balik live ini. Okay, kita cancel kan, jangan lupa untuk cancel kan. Nanti bila kita dah start, kita tak cancel, nanti quiz tersebut akan jadi live. Okay, so demikian sahaja tutorial yang sedikit panjang untuk Edpuzzle. Kita mungkin tuan-tuan boleh berkreativiti untuk menghasilkan lebih baik video anda. Just bukan video, dia termasuk juga dengan quiz lebih interaktif. Okay, so itu saja daripada saya. Assalamualaikum, bye bye.